Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Malam ni kita cerita tentang satu topik yang anda rasa mungkin anda dah tahu jawapannya, tetapi mungkin kita sentiasa alpa. Maksudnya kita sentiasa tak ambil berat hal ini. Sebab tu topik yang saya bagi pada malam ini ialah jangan makan buah atau sayur-sayuran kalau ... Cuba you isikan tempat kosong. Sebahagian daripada anda dah ada sikit pengetahuan apa yang saya akan cerita pada malam ni. Sebab kalau kita nak makan buah-buahan dan sayur-sayuran tu, memang D&D diet itu merupakan makanan tunggak. Maksudnya prinsip makanan kita ialah fruits and vegetable, whole food, plant-based diet. Okey, boleh faham Tetapi saya nak tengok anda tulis dulu siapa yang faham apa dia yang saya kata kalau jadi benda ni you tak boleh makan buah-buah dan sayur-sayuran tu. Cuba tulis dulu. Kalau tak pandai basuh, atau seorang tu kata kalau allergic. Betul, dua-dua jawapan yang betul. Kalau you allergic, kalau you tak pandai basuh, ataupun you tak, ada seorang tu tulis kalau dia bukan organik. Saya pun nak pertikaikan sama ada kalau tak organik boleh makan, tak boleh makan. Okey. Ataupun you sanggup ke beli yang organik setiap hari, betul tak? Sebab kita kena makan fruits and vegetables setiap hari. Bahkan kalau boleh setiap lunch dan dinner tu mesti ada vegetable. Pagi kan mesti ada dia punya fruits kan. Topik pada malam ini ialah jangan makan buah-buahan dan sayur-sayuran kalau tak tahu nak hilangkan racun. Sebenarnya racun ni ada dua. Satu terus daripada dalam buah ataupun dalam sayur tu sendiri. Yang ni sukar sebab dia datang daripada akar. Tetapi yang banyak 90% daripada yang saya nak cerita malam ni ialah di luar ataupun di kulit-kulit ataupun di atas daun-daun sayur tu semua tu. Sambilan tu tekan like, tekan share dan tekan nak komen pun boleh, no problem, okey? Soalannya kalau tak basuh macam mana caranya? Saya nak bagi tahu dalam dunia ni, bukan kata kat Malaysia saja, terutama sekali di negara yang tidak ada tanam-tanaman sendirian, yang selalunya import yang saya nak cerita malam ni, lebih lagi yang tidak ikut musim pakai makan ataupun sayuran atau buah-buahan tempatan. Dia selalu suka import, kita dengar elok. Sebab apa? Instead of daripada you jadi sihat walafiat, daripada you jadi segar bugar, tetapi you bila makan buah-buahan dan sayuran ni you lebih berpenyakit. Saya akan cerita semua jenis penyakit yang you akan kena pun kalau salah-salah hari bulan. Baik, saya dah kata berapa persen tadi? 90% daripada semua buah-buahan sayuran sudah pun terkena ataupun memang selalu kena apa yang dinamakan racun, sama ada dari segi pestisidanya atau waxnya ataupun bahan-bahan pengawet. Ini yang penting malam ni kita belajar. Kadang-kadang tak banyak kita makan setiap hari, katakan terkenalah bahan-bahan ni cuma 1 miligram je, bukan 1 gram pun. You tahu tak, 1 miligram ni you tak nampak pun. Katakan you ambil satu apple, you kikis dia punya wax tu nanti, itu lebih kurang, mungkinlah ada lebih kurang 3 ke 4 miligram. Okey, kalau you ambil anggur-anggur tu nanti, mungkinlah ada lebih kurang 1 miligram. Tapi itu katakan satu hari. Kalau 365 hari, jadi berapa? 365 miligram. Katakan body kita dibenarkan oleh liver kita ataupun kidney kita untuk detox dia lebih kurang 30 miligram je untuk setahun. Kita dah ambil 365 miligram. Berarti kita dah ambil 10 kali lipat. 10 kali ganda. Jadi tak heranlah kalau orang macam kita ni, saya termasuk yang kononnya nak jaga sangat buah dan sayuran. Boleh kita kurangkan diabetes, boleh kita kurangkan blood pressure, turun, tetapi bila masuknya balik racun tadi, dia tak balik modal. Okey, ada 3 sebab utama. Ready? Number 1 ialah bahan-bahan ini, buah-buah dan sayur-sayuran ini, selalunya dia ada apa yang dinamakan, terutama sekali buah-buahan lah, ada yang dipanggil ripening agent. Bahan-bahan yang untuk mematangkannya. Selalunya dia orang pakai carbide. Pernah dengar carbide? Kalsium carbide ni, kalau anda ingat masa kita budak-budak dulu, kita main mercun tembak buluh tu, kan? Meriam buluh. Zaman sekarang ni meriam besi, dia orang bubuh besar-besar tu, lawan tembak sampai macam meriam tu, faham tak? Kita letak carbide
Jenis-jenis carbide macam tu, you bayangkan dibuatkan solution, lepas tu direndamkan buah-buahan ni, seperti pisang, seperti kadang-kadang mangga, kadang-kadang macam-macam lagi lah buah-buahan. Apple dia membuat cara lain, masalah dia jarang sangat pakai tu, dia ada bahan yang lebih canggih lagi. Tapi kebiasaan orang-orang tropika ni dia rendam dalam kalsium carbide. Bahayanya kalsium carbide ni ialah kalau you tak buang dia, kalau you tak pandai nyahkan dia ada apa yang dinamakan arsenik dan lead. You bayangkan arsenik dan lead 1 miligram pun boleh bawa maut tau, jangan main. So kalau hari-hari kita kena lead dan arsenik, maka tak heranlah umur 60 dah mula nyanyuk, 55 dah ada penyakit yang tak kenal nama isteri dan sebagainya, dah banyak masalah jantung, masalah liver kan. Jadi kena ingat betul-betul kalsium carbide ni bila dia buat tu tujuannya apa, bila dia nak tahankan supaya cukup waktu nanti baru dia masak. Dia ada timing dia. Pandailah orang niaga ni kan. So bila dia rendam dalam tu, dia hantar ke negara-negara yang dah katakan 2-3, kadang-kadang sampai 2-3 bulan. Tapi kalau pisang tu tak boleh lah sampai 2-3 bulan. Tapi kadang-kadang dia pandai juga simpan. Kan naik kapal tu sekurang-kurangnya dah 2-3 minggu kan. Bila sampai daripada gudang nak sampai kita. Dalam pada tu, kalsium carbide ni juga bila kena dengan buah-buahan tadi, dia mempercepatkan bila nak matang tu, bila nak masak tu, nak percepatkan, dia keluar apa yang dipanggilkan acetylene. Acetylene tu mengeluarkan macam samalah kalau natural Tuhan bagi mangga atau pisang atau buah-buahan tempatan. Kalau you tengok dia, kalau duduk sama dia rapat-rapat, mangga tu dia boleh masak cepat. Kalau dia duduk asing-asing jauh-jauh, dia lambat masak. Siapa tahu kenapa? Ini bukan cerita carbide ni, cerita natural. Katakan you petik daripada pokok, dia orang panggil dah cukup tua lah, you dah biasa kan. Dah cukup besar dan you rasa dalam beberapa hari lagi dia nak masak. Selalunya you petik dia, you simpan. Kalau you letak sekali, kan orang nak cepatkan masak tu, dia masuk sekali. Kadang-kadang dia letak dalam guni, kadang-kadang dia letak dalam beras kan. Tapi kalau rapat-rapatkan mangga atau pisang ni, dia sendiri akan keluar apa yang dinamakan ethylene gas. Tuhan bagi tahu, dia keluarkan gas ni, bila dah rapat-rapat, dia panas, dia boleh masak dengan lebih cepat. Itu secara natural. Tapi orang meniaga pakai apa yang dinamakan carbide. Itu pun bahaya, arsenik dan lead. Nombor 2, dia ada satu lagi bahan dalam buah-buahan dan sayuran ni, dia orang panggil konsep pembungkusan. Pembungkusan ni bila dia nak bungkus, faham tak? Dia nak balut elok-elok semua ni. Sebelum dia balut tu, dia lagi sekali ada cara lain pula supaya dia mempertahankan, supaya tidak hilang dia punya kelembapan. Dia pun ada macam moisturizer dia juga dalam tu. Kalau moisture dia tu selalu keluar cepat, buah tu jadi kering dan rosak. Jadi dia tak boleh jual. So untuk mempertahankan beberapa bulan, terutama sekali kalau kita tengok apple ataupun anggur. Pernah tengok tak? Dia kalau apple tu sampai boleh sikat rambut. Maksudnya jadi cermin, jadi wax kat situ. Jadi dia letak wax. Ada minyak, bahan asalnya daripada petrol tu. Wax tu daripada petrol. Bayangkan kalau kita tak betul-betul hilangkan, bersihkan, perkataannya bersihkan dan hilangkan sebanyak mungkin, maka kita ambil apa yang dipanggil petrol masuk dalam badan kita. Sihat ke kalau ambil petrol hari-hari? Baik seokok tu, betul tak? Lepas tu dia ada lagi bahan untuk mempertahankan supaya dia tidak lembik, tidak busuk cepat. Tu yang berkapur-kapur putih-putih tu ada dinamakan diphenylamine. Diphenylamine atau DPA ni kalau you tengok, dia tak tulis lah kan. Kita kena pandai lah. Dia akan bertukar besok. Kalau banyak sangat masuk dalam badan kita, dia akan jadi nitrosamine. You pernah dengar kan? Nitrosamine ni daripada daging-daging pun ada nitrosamine. Bila bertukar nitrit semua ni, bila jadi nitrosamine, itu bahan-bahan kanser. Jadi you jangan heran besok kenapa orang vegetarian, orang vegan kan yang kita duk cerita sekarang ni, tak makan daging, tak makan susu, tak makan gula lah, semua tu jaga badan betul-betul, pun kena penyakit. Sampai kanser pun. Sebab inilah dia. Sebab bahan asasnya you lupa nak jaga. Jadi anda kalau boleh jangan beli makanan-makanan import kalau you tak pandai cuci dia. Kalau malas nak cuci, malas ataupun tak tahu teknik yang betul, malam ni saya cerita. Tetapi kalau you rasa-rasa nak langgar je, makan je, baik
Tak usah ikut diet mana-mana lah, pakai langgar je, betul tak? Sebab terutama sekali yang import ni maklum saja dia kena tahan lama. So dia mesti ada pengawet, dia mesti ada wax, dia mesti ada DPA ni, diphenhydramine ni, yang menyebabkan sampai masalah penyakit, bukan takat kanser saja, itu dah serius sangat. Yang saya nak cerita penyakit-penyakit ni bila saya habis nombor 3. Nombor 3 ialah yang paling kita takut, dinamakan pesticide. You pernah dengar tak Roundup? Kan, siapa tak tahu Roundup kan? Siapa yang kalau berkebun ataupun ada tanam-tanaman yang berekar-ekar, mesti sawah padi pun mesti sampaikan banyak pesakit saya pun disebabkan oleh dia spray banyak bahan-bahan pesticide ni untuk menahan daripada insecticide, insect lah, racun serangga dia spray itu di luar, di akar-akar ataupun di bahagian-bahagian tanah tu diletakkan fungicide pula supaya tidak rosak akar dan sebagainya. Jadi yang paling kita takut tu akar juga, sebab dia masuk dihisap oleh pokok, ada proses naik ke daun, naik ke buah, ke bunga semua tu. Jadi ini kadang-kadang dah meresap ke dalam isi buah-buah ataupun dalam batang-batang sayur tu. Daun-daun sayur tu pun masuk juga. Jadi yang ni yang paling kepala saya ni, nak cerita macam mana. Kalau yang kat luar ni senang sikit saya cerita, yang spray-spray yang melekat-lekat, yang ada residu. Tahu tak yang bekas-bekas dia spray tu kan? Baik. Namun yang bagus juga tentang akar tadi, kalau orang tu nak betul-betul lepas tempat-tempat seperti nak hantar ke Singapura semua tu, dia check. Dia orang pandai, bila 15 hari lagi nak sampai ke Singapura, katakan kat Cameron Highland tu, dia dah berhentikan. Dia dah tak spray apa-apa, ataupun dia tak masuk lagi ke akar-akar dia tu. Sekurang-kurangnya hilang jugalah toxic substance tu. Baik. Nombor 4, kenapa you kena jaga ialah selain daripada pesticide ni ialah bakteria. Rupa-rupanya kalau you tengok kat supermarket you beli dan you nak pilih-pilih tu, you rasa berapa tangan dah pegang buah pear ke, buah apple ke, yang kadang-kadang you makan dengan kulit-kulit tu kan, sebab kita kata makan dengan kulit, timun kan, sayur kita tak gigit sangat, tapi adalah makanan-makanan atau sayur-sayur, terutama sekali buah-buahan, memang minimum 10-20 orang dah pegang, betul tak? Kadang-kadang dia picit, dia tekan dengan kuku lagi, Masya Allah. Bakteria ni kalau ada E. coli atau Salmonella, you boleh dapat food poisoning tau. Satu balik tu, kita nak cerita sekarang apa nak buat kan. Sebelum apa nak buat, saya nak cerita pada you apa yang damage dia, apa kerosakan. Nombor 1 yang paling kita takut ialah liver. Liver, you dah tahu kan, kilang untuk memproses semua bahan-bahan toksik yang masuk dalam badan kita. 1. Nombor 2, buah pinggang. Nombor 3, saraf-saraf kita boleh rosak. Dia cukup suka. Pestisida ni, glyphosate ni, Roundup ni, Monsanto semua ni, dia, kalau saya kata dia pembunuh manusia, you marah kat saya pula kan. Tapi apa nak buat, dunia buat pejam mata sebelah je. Mungkin tak ada jawapan alternatif kot kan. Tak usah kira lah GMO dan sebagainya lagi kan. Of course kalau you ada duit dan ada jual organik, beli yang organik. Saya ulang, 1 ada duit. Tapi kadang-kadang kalau ada duit pun tak ada tempat yang jual organik yang betul-betul cantik. Kadang-kadang dah layu, dah busuk, dah hitam, masih nak jual lagi. Sebab organik tak tahan lama. Kalau tempat Mak Saleh, dia orang ada, dia panggil ni organic punya shop, organic punya farm, open market, dia orang rajin sebab dia orang very sensitif kepada cerita malam ni. Lagi budak-budak yang masih bukan budak, janin kita boleh rosak. Jadi bila dilahirkan baby kita tu boleh dapat kecacatan disebabkan oleh racun-racun ni. Lepas tu boleh dapat diarrhea, boleh dapat, saya cerita kanser tadi, memang salah satu penyebabnya ialah bahan toksik ni. Hormon kita boleh terganggu, rambut dan kulit kita boleh rosak, otak boleh terganggu, masya-Allah, dan sehinggakan paru-paru pun. Jadi tiba masanya saya bagi macam mana jawapan untuk anda sekalian, terutama sekali yang suri rumah tangga yang masak ni, kena betul-betul jaga. Ada beberapa cara. 1, kalau tak ada apa bahan malam tu atau pagi tu, you dah pergi market, tolong basuh dengan air pipe water. Because pipe water ada klorin. Klorin ni pun boleh membunuh
bakteria. Sekurang-kurangnya adalah langkah pertama. Cuci elok-elok, basuh, bilas elok-elok, simpan dalam peti ais. Okey, tapi itu mungkin 50% saja kot. Sebab mungkin you kena rajin basuh lah. Jangan pakai sabun-sabun dishwash dan sebagainya, tolong okey. Kalau paling-paling you nak beli fruit wash tu ada, tapi saya rasa ada yang lebih natural. Jadi malam ni saya nak cerita yang paling popular, anda pernah dengar, dinamakan baking soda. Yang ni kalau you beli tepung penaik ni dia panggil ni baking powder. Kalau baking powder macam ni you jangan pakai. Ni saya sengaja bawa ni sebab baking soda saya dah habis. Sebab saya kadang-kadang minum juga baking soda ni. Tetapi untuk tujuan you nak bersihkan keempat-empat gejala ataupun risiko tadi tu, you kena pakai apa yang dinamakan baking soda. NaHCO3. Sodium bicarbonate ni ataupun baking soda adalah yang paling popular untuk semua orang. Sekurang-kurangnya 1 atau 2 sudu makan, tergantung kepada berapa banyak, berapa kilogram you beli buah tu dan sebagainya. Dia punya rasionya lebih kurang macam ni, 2 sudu makan dalam 2 liter air. Kalau 4 liter air, ambil 4 sudu makan sodium bicarbonate atau baking soda. Lagi sekali, rasionya ialah 1 sudu 1 liter, 2 sudu makan baking soda tu 2 liter air. Jadi kalau you ambil pagi tu banyak dengan sayur, lepas tu dengan buah lagi, kalau boleh asingkanlah buah-buah, sayur-sayur, lepas tu you masukkan dalam baking soda ni katakan 2 sudu dalam 2 liter. Kalau 3 sudu 3 liter air. Boleh tu? Okey, katakan 3 liter lah, hari ni banyak sikit you beli, you masuk tu rendamkan dalam masa 15 minit, biar dulu kat situ. Itu satu. You boleh buat dalam 15 minit, lepas tu you bilas balik dalam 2-3 kali air biasa, bersihkan, masuk dalam peti ais. Satu cara. Lagi satu ialah pakai apple cider vinegar. Anda pernah dengar kan yang ada ibu tak ada ibu ni tak apa, tapi yang penting ialah cuka. Tak semestinya brand yang famous ni Bragg ni lah kan, ni daripada tok nenek kita duk pakai benda ni. Tetapi kalau you ada cuka mana pun boleh. Cuka apa? Habibah, cuka mana kita pakai? Cuka kampung, cuka buah tin ke, cuka kurma pun asalkan cuka. Because vinegar ni is very good for bacteria. Dia ada acetic acid, dia boleh bunuh bakteria. Tadi baking soda semua tu hampir 98% boleh jaga. Jadi kita cuma kurang 2%, 5% tu tak apalah kan. Sebab apa? Kita tak beli organik. Ingat tak? Ni yang tak organik ni yang saya cerita ni. Okay. So, apple cider vinegar, dia punya ratio pula macam mana? Sama je juga. Okay. So, kalau 2 sudu apple cider vinegar, masuk dalam 2 liter. Okay. You rasa-rasalah kalau you nampak kotor sangat, you rasa tak confident, tak yakin, banyak berpasir ke, tadi masa you beli tu nampak macam you tak yakin lah. You bubuh lebih sikit, antara 2 hingga 4 sudu makan apple cider vinegar. Tahu apple cider vinegar semua tahu Okey, ambil, tak payahlah brand ni saja. Saya memang sebab dah daripada kecil belajar ambil Bragg ni kan. So you boleh beli kat supermarket, you boleh order daripada online pun no problem. Okey. Seterusnya garam. Garam, semua tahulah garam kan, betul tak? Garam ni tak semestinya garam mahal-mahal. Tak semestinya garam Celtic ke garam Himalaya, tapi sekarang garam Himalaya yang tipu-tipu dah ada yang murah dah. Okay, you tahu tak tipu-tipu yang dia bubuh pewarna pink, dia kata pink salt. Tapi sebenarnya rasanya betul-betul macam rasa betul-betul garam biasa, sodium chloride. So kalau yang ni you nak pakai sodium chloride biasa pun tak apa. It's not an issue. Isunya mesti ada sodium dan chloride, sebab kita bukan nak makan mineral-mineral dia, kita nak nyahkan toksik. Garam ni memang Tuhan jadikan sodium dan sodium chloride ni, garam yang masin ni boleh menyahkan bahan-bahan yang beracun. Maklumlah garam kan saya dah ajar dulu. So garam pun sama juga. Rasionya semua saya bagi senang. Ingat, 1 per tablespoon 1 liter. Kalau 3 tablespoon 3 liter. Boleh ingat macam tu? Katakan you nak buat apa kenduri lah, ada birthday party ke apa, you nak buat banyak makanan, nak potong 1 dulang punya buah. Okey,
tengoklah berapa banyak air nak pakai. Ingat 15 minit, lepas tu bilas dia minimum 3 kali dengan air biasa. Baik. Ada latest, ni ramai tak tahu ni teknik ni. Okay. You boleh campur 2 atau 3 sekali. You boleh campur baking soda dengan apple cider vinegar. Ni lebih cun lah kan. Ada orang tu dia eksperimen, dia buat 3 sekali. Baking soda dia campur dalam tu, dia buat 2 sudu baking soda, 2 sudu apple cider vinegar, 2 sudu garam. Air boleh lebih sikit daripada sampai 4 liter, 5 liter pun tak apa. Sebab dia dah banyak kan. So you cuba usahakan. Ada orang kata 3 ni sekali lebih efektif. Sebab kalau garam tak boleh cover, vinegar boleh cover. Vinegar tak boleh cover, baking soda ada. You kalau tengok eksperimen, you buat baking soda tu, you boleh nampak dia punya reaction dengan bahan-bahan. Kalau betul-betul ada bahan-bahan toksik tu, boleh nampak. Kalau you tak biasa, buat macam ni pula. You ambil limau purut pun boleh, limau nipis pun boleh, selalunya lemon lah, lemon kuning tu, you potong 2, you perah dalam yang saya cerita tadi. Tak payahlah 3 ni, you campur dengan baking soda pun cukup, ataupun kalau you ada apple cider vinegar pun dah cukup. Takut nanti sampai, bukan nak buat sekali kan, hari-hari nak buat kan, so takut rosak, bukan rosak, takut kena banyak pakai duit, tu je. So lagi satu, you boleh pakai campurannya dengan limau dengan baking soda boleh, limau dengan vinegar pun boleh. Campur dia, rendam 15 minit lagi sekali. Okey, lepas tu pastikan bila you tuang air, jangan bila you dah rendam semua tu kan, dah 15 minit tu, tolong jangan kacau dia lagi. Maksudnya you tuang yang air tu elok-elok. Sebab apa? Dia kadang-kadang timbul benda-benda yang berminyak, wax semua tu dia timbul. So you tuang atas tu, you ambil bilas air lagi. Faham tak? Setengah orang dia kacau balik, benda tu lekat balik kat kulit-kulit buah-buah atau sayur-sayuran you. Faham tu? Okey. Saya tambah sikit lagi. Siapa yang ada duit sikit lagi, you tolong cari ozonizer. Pernah dengar tak? Yang ozonizer yang macam bubble tu, you masuk dalam you punya basin, bubble tu pakai ozonizer saja pun dah cukup. Tak payah nak bubuh garam apa semua, sebab dia memang magic. Ozon ni boleh bunuh macam-macam bakteria, fungus semua, dan dia boleh absorb bahan-bahan toksik. Benda-benda berminyak semua tu naik ke atas. Kalau you tengok you punya wax semua tu, sekarang tiba masanya kalau dia degil lagi, apa you buat pula? Ozonizer tu you boleh dapat daripada mesin, ataupun you beli RX water yang ada ozon. RX water dia sekarang ada ozonizer. Jarang you boleh dapat mesin yang ada ozonizer. Lagi sekali ingat you check dengan admin saya, kata nak yang water filter, air pun boleh minum, ozone water pun boleh keluar. Ozone water tu boleh digunakan untuk cuci buah-buahan, sayur-sayuran, of course bahan-bahan kotor, botol-botol anak susu, botol susu anak semua tu kan. Tapi malam ni saya kata sayur dan buah-buahan rendam dalam air ozon ni, first class. Minum pun boleh air tu, tetapi kita sekarang nak fokus kepada air yang boleh proses keluarkan bahan-bahan yang saya cerita tadi, ozonizer. Lagi sekali, kalau you tak ada duit nak beli ozonizer RX water ni, sebab dia unik kan, nak minum pun boleh, nak cuci pun boleh, tetapi you boleh ambil turmeric, kunyit. Air kunyit tu you buat lebih kurang 1-2 sudu juga, senduk kalau powder dia tu, campur macam tadi, air 2 liter ataupun 3 liter, ikut dia punya ratio tadi. Air ni pun boleh you cuci, cuma dia kuning sikit lah bahan-bahan buah-buahan you tu. Tadi saya lupa nak cerita macam mana you kena gosok you punya apple kan. Wax tu kadang-kadang dia tak keluar, degil. You campur dengan air tadi, so you gosok dia. You pakai ada special penggosok dia, penggosok buah dia panggil ni. You buang macam berus gigi tu, yang bersih kan, you buang dia punya wax, baru you makan cepat. Okey, faham? Last ialah kalau yang boleh kupas kulit, you kupas kulit. Macam pisang, mangga semua tu. Tetapi nak cuci dulu ke tak mau cuci dulu? Siapa boleh tahu? Siapa kata macam watermelon ataupun rock melon kan, honeydew semua tu? Jawapannya kalau boleh you basuh dulu. Okey. Tak payahlah rendam lama-lama sangat, takut rosak pula buah-buah ini kan. Tapi kalau boleh rendam dulu. Pasal apa? Bila you potong pisau tu, kulit tu boleh masuk ke dalam isi tu. Kalau ada bakteria daripada luar pun boleh masuk, kalau ada racun pun boleh masuk. Faham tak?
Okey. So hati-hati. Siapa yang suka masak sayur-sayuran ataupun inilah, kita kan selalu masak kan. Kita buat sikit-sikit goreng dan sebagainya. Pastikan you tak tutup. Kalau zaman sekarang ni banyak sangat bahan-bahan toksik. Kalau you tutup nanti kan dia akan kat situ banyak sangat. Jadi bila you buka nanti naik ke hidung, you hidu. So kalau you buka, dia pelan-pelan dia evaporate ke udara. So better you buat macam tu. Baik, sebagai penutup, you diharapkan dalaman juga kena jaga badan. You kena ambil madu untuk detox, bagus. Madu dia absorb racun-racun. Nombor 2, yang boleh detox ialah pakai minyak kelapa ataupun minyak kelapa dara, ataupun untuk budak-budak ataupun you yang tak suka minyak kelapa dara ni, ambil Laurix. Okey. Terkenal sangat minyak kelapa dara, sama ada yang dah modify jadi emulsion ni, dia boleh pull. Tak pull, dia boleh absorb, hisap bahan-bahan dalam badan kita. Kita jaga luar dan dalam. Satu lagi, kalau you ambil sacha inchi oil, omega 3 pun dia lawan bahan-bahan yang ada beracun. Dan last kali, selalunya saya terlupa nak cerita sebab lama dah saya buat produk ni, namanya R Extra. Dah dekat 20 tahun dalam tangan saya, tapi saya tak rajin cerita. Kecil je botolnya R Extra, you drop dia dalam minuman you. Sambilan you nak jaga kebersihan, you jaga dalaman. Sebab apa? R Extra ni datangnya daripada fulvic acid. Shilajit semua tu daripada gunung-gunung Himalaya, kan getah dia tu, dia lagi kuat untuk tarik bahan-bahan beracun. Of course, kalau you dah berduit, you beli second brain lah. Second brain tu mahal sikit. Tapi R Extra pun dah cukup. Penting sangat you belajar. Walaupun you pernah dengar, tapi saya nak ingatkan diri saya dulu. Sebab kadang-kadang saya cek balik dengan mate saya, tengok-tengok dia tak pakai baking soda, dia pergi pakai baking powder. Baking powder ni ada aluminium, ada bahan-bahan starch lah, macam-macam dia bubuh dalam tu. Jadi saya tak sukalah. Jadi kita kena cek. Kalau ada pembantu rumah pun tak boleh. You kena bagi warning pada dia orang, ni meracunkan badan kita. Jadi daripada you makan benda menyihatkan, jadi menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan anda sekalian yang sudah bebas kalau nak pergi mana pun, sebab dah boleh rentas kawasan, saya selalu nasihatkan masih berhati-hati. Jangan terlalu lupa diri, sebab COVID kita masih lagi real, masih lagi belum lepas. So saya sentiasa mendoakan anda sihat walafiat, satu keluarga. Okay. Stay safe, stay healthy and senyum sokmo. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal.
Okey.